Dia bukan dak ah. Dak ni dia luak dia kecil. Dak ni besar. Dop dia dalam, lidah duduk dalam. Dop. Okey. Okey tuan-tuan, tadi saya baca Malaysia Kini Apa nama Charles Santiago kan. Charles Santiago dia kata dia kena pecat daripada SPAN lah. Dia kata kerajaan hari ini lebih kurang macam tak adil lah. Kerajaan hari ini tak adil sebab buat semak imbang kan, yang mana daripada parti berlainan kan buang, depa buang habis. Maknanya kerajaan hari ini tidak adil lah, tidak adil, dan orang kata menggagalkan usaha-usaha kan yang mana biasa yang mana telah pun dilakukan oleh dia. Saya nak tanya tuan-tuan lah, semasa zaman pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan, berapa ramai penyewa awam telah dibuang akibat semak imbang? Kali pertama dibuang 6,000 orang pekerja kontrak. Kali kedua dia buang 8,000 orang. Selepas tu 2,000 lebih, tak silap saya dengar. Lebih kurang belas ribu buang. Bukan seorang. Hak ni pengarah SPAN. Kira hang okey lagi lah, hang ahli parlimen kena buang. Dah tahu kata hang ahli DAP. Ini tak ada. Ini semak imbang secara tak adil. Terus buang. Oh, yang mana tengok kroni sebagai contoh macam pegawai jasa dulu, dia orang duduk di bawah Datuk Lokman Wadam. Buang semua. Ada seorang rakan kita, Nur Ismail, pun sama kena buang. Kan? Pun sama yang kena buang. Kan? Semua semak imbang buang. Oh, bila mereka buat tak apa. Bila mereka buat tak apa. Bila kata kita buat, memang patut buang lah tuan-tuan. Dia ahli DAP, ahli parlimen DAP, Charles Santiago, yang memegang jawatan di dalam SPAN. Jadi apabila bertukar kerajaan, memanglah kalau buang dia tu tak ada masalah apalah. Lepas tu dia duduk banyak bising. Oh, konon-kononnya tidak boleh semak imbang. Oh, konon-kononnya tidak adil. Dan sebagainya. Oh, masa hang buang dulu, yang mana hang tengok pro kepada kerajaan BN, hang buang. Oh, bila kena kenapa macam tu juga tuan-tuan. Masa PRU ke-14. Oh, mana-mana penyewa awam ataupun anggota polis berhak menentukan arah tuju negara. Mereka tidak berhak mengundi sesiapa saja yang mereka nak undi. Bila selepas menang PRU 14, anggota kerajaan terutamanya kepada pasukan polis dan tentera haruslah mentaati kerajaan sedia ada. Macam tu pula. Macam ni ke tuan-tuan? Tu kata depa ni kaki spin, kaki putar tu yang pandai. Bila dia kena bagi nombor ambil dekat page Abang Roslan Muhammad Taib. Buang je, jangan layan, gunakan kuasa. Patut buang. Hak mana dia ambil sebagai contohnya di dalam MOF. MOF depa pecat berapa orang. Depa pecat berapa orang Melayu, gantikan dengan Cina DAP. Patut pecat semua Cina DAP tu sebab lantikan politik. Yang mana lantikan politik ni semua pecat bang. Senang. Kita pun biasa kena pecat, apa masalahnya? Sebab berpolitik. Yang mana kalau hang rasa hang duduk dalam satu platform tu atas sebab politik, hang kena terima lah benda ni. Standard lah. Apabila kuasa yang memerintah itu mentadbir, dia akan bawa orang dia. Akan dia nak kekalkan hang kat dalam tu. Kita harapkan semua kerajaan hari ini buang semua lantikan politik. Termasuk dengan tak boleh sebut, saya kena tangkap. Termasuk dengan sebab pun lantikan politik. Dia telah habis dia punya kontrak dia. Saya tak sebut nama, saya tak sebut institusi. Saya kata dia telah habis dia punya kontrak dia. Dia telah habis dia punya servis dia, dan kemudiannya dilantik pula oleh Tun Mahathir untuk menjadi jadi patut kena ni juga, kena pecat juga. Untuk digantikan dengan orang lain, untuk memberi laluan kepada orang lain. Sebab dia adalah lantikan politik. Yang mana-mana lantikan politik kita harap dipecat ataupun dibuang. Tidak adil kepala otak depa. Tahu tak apa? Abang Syahrul Azhar dia kata tidak adil. Charles Santiago sebut dalam Malaysia Kini. Saya baca hari gelak dah guling-guling. Tidak adil. Mereka buang dekat 15,000 orang, adil lah. Tu tak apa. Tu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok lama tak sebut pasal DAP. Hannah Yeoh. Hannah Yeoh. Hannah Yeoh meminta supaya
Menteri Keluarga dan Masyarakat kan mempercepatkan bantuan jangan duk delay dan sebagainya. Saya nak tanya Hanayo ni tuan-tuan semasa saya lupa dah. Itu bukan Tuli Beyin silap orang Tuli Beyin baru nak sebut Pasir Gudang kan. Semasa krisis di Pasir Gudang, kita tengok DAP, tak payah sebut nama lah kan, mereka melengah-lengahkan kan, lagi teruk tuan-tuan, lagi teruk. Sekejap ayak ni disebabkan taik burung, sekejap itu, sekejap ini, macam-macam lah bagi alasan putar belik. Dan orang kata cara-cara menangani krisis tu pun kan tak tetap sehingga ke hari ni kan, belum ada laporan yang khusus kan. Sebelum ada laporan yang khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Alam Sekitar kejadian apa yang sebenarnya yang berlaku di Pasir Gudang, datang daripada mana sumber bahan kimia tu, macam mana boleh terkena, dan juga status terhadap 2,500 orang kanak-kanak tu pun sehingga ke hari ni diam saja kan. Lepas tu dia pandai cakap, bila kata COVID-19 ni bantuan slow, bantuan tidak diedarkan kepada cawangan-cawangan yang majoriti pengundinya adalah ahli DAP. Pembohong besar tuan-tuan kan, pembohong besar. Hang bagi kalau orang dia Afiq hang bagi kalau orang dia Afiq, saya tak faham kan. Tak apalah apa nama pun kan. Jadi orang kata itulah orang kata dia kata tidak sampai, bantuan tidak sampai ke kawasan yang kebanyakannya adalah pengundi-pengundi DAP. Pembohong besar tuan-tuan. Sebab apa? Kerajaan ni kan, dia bukan macam mereka kata, ini bukan kerajaan pilihan rakyat kan, ini bukan kerajaan pilihan rakyat kan. Dan kerajaan hari ini dia akan tackle semua di kawasan-kawasan terutamanya yang pengundi DAP lah kan, supaya apa? Untuk menghadapi PRU 15 ni. Ini adalah logik dan common sense lah kan. Tapi kalau dia kata tidak sampai langsung bantuan, tu amat bohong sekali lah kan, amat bohong sekali kan. Saja mengada-ngada tuan, awak dia tahu keluar duit dia sendiri kan, awak dia tahu keluar duit dia sendiri. Kalau betul lah dia nak tolong, nak harap untung pada kerajaan ni, banyak lagi YBBN yang mau keluar duit sendiri kan. Sebagai contohnya bekas MT Barisan Nasional Datuk Loman Wadam bawa keluar duit sendiri kan. Apa masalahnya kan, sengaja tuan, sengaja je untuk orang kata untuk mengkeruhkan keadaan. Inilah sifat DAP kan, inilah sifat DAP kan. Kalau tuan-tuan tengok kedua-dua orang ni kan, inilah sifat DAP dan lidah DAP kan. Inilah sifat DAP dan lidah DAP. Hasimi Budi Tama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama ni orang Melayu ke Indonesia? Hasimi Budi Tama kan. Itu yang tuan-tuan kena faham. Saya baca lama dah tuan-tuan, saya tak baca Malaysia kini. Buka-buka je tengok dua tajuk tu, tutup terus. Saya kata ini semua merapu semua ni. Bila hampa buat tak apa, bila kita buat tak boleh. Bila kita buat tak boleh, kononnya tidak adil, tidak ni sebagainya. Kalau kata betul-betul tuan-tuan kita nak buat, kita nak halau semua keluar daripada Pulau Pinang. Boleh tak kita nak halau? Lepas tu kita nak keluar satu statement, kita nak kata Cina di Pulau Pinang adalah second cluster citizen, sedap diri. Boleh tak? Bila mereka keluar macam-macam. Mereka keluar, mereka halau orang Melayu keluar daripada, bukan kita nak resis, kita nak ingatkan kembali. Mereka halau orang Melayu keluar daripada PPR. Lepas tu mereka kata apa lagi? Mereka keluar dalam surat khabar, kenyataan dalam surat khabar. Mereka katakan, orang Melayu adalah second cluster citizen di Pulau Pinang. Cuba kita buat yang tu. Kita nak tengok apa reaksi mereka. Ni kira bagus lah kita tak balas dendam. Ni kira bagus, orang Melayu tak balas dendam. Orang Melayu lupakan apa yang dah berlaku tu, cukuplah setakat tu. Sengaja nak buat kecoh huru-hara. Ya betul. Abang Kai Osman sengaja nak buat kecoh dan huru-hara. Kekanda Selendang Putih. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecita Al-Juburi pergi jumpa Muhyiddin Yassin, standard lah. Apa lagi? Nak pujuk jadi Perdana Menteri lah. Dia tak boleh nak terima kenyataan tuan-tuan. Dia ni tak faham perlembagaan Anwar ni. Tu masalahnya, dia tak faham perlembagaan. Mana boleh seorang Perdana Menteri nak lantik seorang Perdana Menteri yang lain? Tu kata tu Anwar dia suka janji. Dia suka janji dengan pengikut-pengikut dia. Tapi pengikut-pengikut dia pun bodoh pula, tak mau pergi baca. Sama lah macam kawan kita Samdul Bangkai tu. Itu adalah salah seorang daripada ahli mereka lah. Tak erti nak baca
pi baca dulu kan. Nak menjanjikan bahawa Anwar Ibrahim adalah PM ke-8. Sudah-sudahlah Anwar kan. Sudah-sudahlah Anwar, kami dah peluang tak ada kat atas kamu, peluang ada kan. Dia kena faham Perdana Menteri tidak boleh melantik seorang menteri yang lain. Jadi apabila Tun Mahathir sign surat tempoh masa, dia akan melepaskan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Dia tak boleh lepas jawatan macam tu ya tuan-tuan. Dia kena letak jawatan. Sebab yang layak untuk melantik Perdana Menteri ni hanyalah yang di-Pertuan Agong. Jadi dia telah pun menjalankan amanah dia. Maknanya hampa duk desak suruh letak jawatan, dia pun letak jawatan lah. Bila letak jawatan, ada tak peluang kepada Anwar untuk jadi PM ke-8? Adalah peluang. Awak pula tak ada. Tetapi Anwar Ibrahim tidak dapat membuktikan simple majority. Itu je masalahnya. Haraplah Anwar Ibrahim ni cukup-cukuplah duduk diam lah. Tak payah duduk sebar fitnah, tak payah duduk mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu. Tak payah. Sebab kamu tu dah memang pun orang kata apa, tidak layak jadi Perdana Menteri. Orang pun tak sokong kamu, orang tak nak kamu ni jadi Perdana Menteri. Kalau orang nak kamu ni jadi Perdana Menteri dan di kalangan kamu sendiri, itu orang kata apa, betul-betul berjuang dengan kamu dengan agenda reformasi, tak ada yang larang. Azmin macam Zuraida, kamu sendiri yang hantam mereka. Dia masalah dalam parti itu sendiri tuan-tuan. Tak ada libat orang lain. Bukan ada kata PAS duk pergi cucuk ahli PKR ke, UMNO duk pergi cucuk ke. Tak ada. Mereka sendiri ya. Sebagai contohnya Perhimpunan Depan Pejabat YB Zuraida dibuat oleh ahli PKR sendiri. Kita tak pernah desak suruh Zuraida letak jawatan. YB Zuraida. Sama juga macam Azmin Ali. Yang buat video Azmin Ali siapa dia? Orang UMNO kan yang buat. Tak. Bila tangkap rupanya orang PKR sendiri. Semuanya orang mereka buat. Orang mereka buat kerana apa? Semua kerana gila jawatan. Kerana takut Azmin jadi PM. Kerana takut Zuraida rapat. Mereka perangai macam tu. Jadi berlaku kerosakan dalam parti. Mereka kerana mereka sendiri. Dan mereka gagal untuk menunjukkan simple majority. Jadi kita katalah PKR ni cukuplah, tanamlah. Parti ni ditubuhkan bukan untuk membela negara. Supaya ahli PKR faham lah. Parti tak payah duk perjuang lah. Tak payah duk buat video banyak. Saya duk tengok live. Saya kadang-kadang nak tergelak lah. Parti Keadilan Rakyat ini adalah satu parti reformis. Untuk mengubah arah tujuan negara. Saya tengok tuan-tuan, kadang-kadang saya nak tergelak tengok depa punya wakil-wakil speaker depa. Nak bohong orang umum. Ingat orang umum ni bodoh ke? Parti Pakatan Rakyat ini ditubuhkan untuk membela kes Anwar berjubur. Kalau Anwar tak kena tangkap jubur dengan Tun Mahathir, Parti Keadilan Rakyat ni tak ada. Yang ada hanyalah Parti UMNO. Sebab apa? Anwar dulu duduk dalam UMNO. Lepas kena tangkap berjubur dengan Tun Mahathir, baru buat Parti Keadilan Rakyat. Sebab itu digelar juburi. Sebab parti ini adalah ditubuhkan kerana perjuangan jubur-menjubur. Maknanya nak memperjuangkan betul tak betul Anwar jubur. Itu je objektif dengan misinya adalah untuk memperjuangkan betul tak Anwar jubur ataupun Anwar tidak jubur. Bukan untuk agenda reformis dan sebagainya. Untuk itu semata-mata betul tak Anwar jubur dengan orang ni. Okey tak betul, kita perjuangkan. Anwar Ibrahim tidak berjubur dengan Saiful. Lepas tu dia berjuang lagi tahun bila. Anwar Ibrahim tidak berjubur dengan orang ni. Sampailah PRU 14 pun still isu jubur. Dalam PKR ni semua isu jubur. Sebab itu dipanggil sebagai parti jubur. Sebab dia tak ada isu lain. Daripada tahun 1998 jubur. Di antara jubur Saiful dan juga jubur Anwar. Lepas tu jubur Manja. Lepas tu jubur mana lagi, ada 3 jubur tak silap saya. Lepas tu sama juga masa PRU ke-14 pun jubur juga. Jubur itu siap buat klaim dekat atas kursi macam pengumuman hari raya. Dengan ini saya nama sekian-sekian ni mengakui bahawa telah berjubur. Telah berjubur. Semua jubur ya. Dalam Parti Keadilan Rakyat ni, dia agenda dia patutnya jangan bubuh reformis. Dia bubuh agenda dia adalah jubur ataupun aljuburi. Itu saja. Assalamualaikum. Mohon pencerahan. Betulkah Ketua Menteri PP nak uruskan sendiri wabak COVID-19? Apa ni? Pulau Pinang. Cerita terbaru nak tuan-tuan gelak. Betul. Orang PKR ni kena sedar. Sebab mereka tak nampak benda ni. Kita nak kena terang kepada mereka. Hamba nak tahu tak? Anwar Ibrahim tu dulu orang UMNO. Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat ni, PKR ni, Parti Keadilan Rakyat yang ditubuh ni, hampa tahu tak sebab apa?
Kalau dia tak kena tangkap kes Jubok, dia tak tubuh parti ni. Dia masih lagi dalam UMNO. Sebab dia kena tangkap Jubok. Bukan kata kes apa yang dia kata dia dapat tahu pasal Tun Mahathir apa. Kes yang usulnya adalah dia berjubok. Kan, kes pertama dia kena tangkap Jubok. Kalau dia tak kena tangkap Jubok, dia takkan kena ni. Dia takkan tubuh Parti Keadilan Rakyat. Sebab itulah digelar sebagai Parti Al-Juburi. Kan, Parti Al-Juburi ataupun agenda parti ni dipanggil sebagai Parti Jubok Menjubok. Kan, tu je. Kan, Cerita terbaru, Kerajaan Depik Penang minta keluarkan polis dan tentera tamatkan PKP di Penang. Belah otak dia. Belah otak dia. Apa kuasa Menteri Penang? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Ketua Menteri Pulau Pinang hak ada lah ni tak layak daripada sisi perlembagaan. Tetapi orang Pulau Pinang yang tak mau fight. Orang Pulau Pinang tak mau fight. Takkan saya orang Kedah nak pergi fight untuk orang Pulau Pinang? Dia tak layak. Apakah kelayakan untuk apakah takrifan Ketua Menteri? Ketua Menteri ini adalah sama level dengan Menteri Besar dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Apa kelayakan untuk menjadi Ketua Menteri? Pergi buka perkara 1602, pergi cari takrifan Ketua Menteri. Lepas tu pergi cari pula kelayakan untuk menjadi Ketua Menteri dan juga Menteri Besar. Kelayakan untuk menjadi Ketua Menteri dan Menteri Besar adalah seseorang yang bukan rakyat naturalisasi, rakyat yang didaftarkan di bawah perkara 19 ataupun rakyat yang didaftarkan di bawah perkara 16 ataupun 17 IC merah. Tak boleh jadi Menteri Besar. Jadi persoalannya sekarang ni, bagaimana Cina DAP, rakyat naturalisasi, boleh menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang? Nak refer kes. Okey, tak apa, kes ni belum pernah berlaku. Awak pula tak pernah berlaku. Refer kes Lim Kit Siang lawan dengan Sultan Azlan. Kes yang sama. Kes yang sama apabila DAP minta untuk ahli DAP menjadi Menteri Besar di Perak. Apa Sultan Azlan jawab pada waktu tu? Apa Sultan Azlan jawab jawab pada waktu tu? Rakyat naturalisasi yang didaftarkan di bawah perkara 19 ataupun didaftarkan di bawah perkara 16 ataupun 17 IC merah tidak layak untuk memegang jawatan Menteri Besar dan ataupun Ketua Menteri. Jadi orang Pulau Pinang tak mau fight. Kan? Orang Pulau Pinang tak mau fight. Sebab tu mereka duk seronok jadi Ketua Menteri. Cuba orang Pulau Pinang, orang Melayu Pulau Pinang, kan, pergi fight di mahkamah. Tak layak dia jadi Ketua Menteri. Kan? Anwar bakal TPM, betul kan? Tak payah bakal lah. Anwar ni tak ada apa. Anwar ni bakal masuk randa tu ya. Tak ada bakal jawatan apa. Dia dah dapat peluang untuk menunjukkan simple majority dia. Tuan-tuan kena faham. Di dalam Malaysia, kita mengamalkan keluhuran perlembagaan. Jadi, seorang Perdana Menteri tidak boleh melantik Perdana Menteri yang lain. Dia tak boleh lepas jawatan, dia tak boleh buat surat, tak boleh. Yang layak untuk lantik Perdana Menteri ni hanyalah Yang di-Pertuan Agong. Walaupun tuan-tuan menang dalam pilihan raya, kan? Tuan-tuan menang dalam pilihan raya, kalau Yang di-Pertuan Agong tak berkehendakkan seseorang tu jadi Perdana Menteri, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Yang boleh lantik Perdana Menteri di bawah perkara 42 tu adalah Yang di-Pertuan Agong. Kuasa veto Yang di-Pertuan Agong. Yang boleh lantik, tak boleh lepas jawatan, tak boleh ni, semua tak boleh. Jadi Anwar dapat tak peluang? Anwar dapat. Yang di-Pertuan Agong telah pun memanggil kedua belah pihak. Yang di-Pertuan Agong telah pun panggil Anwar. Telah pun panggil pembangkang dan telah pun panggil kerajaan untuk menunjukkan siapa yang menyokong siapa. Tetapi Anwar Ibrahim gagal mendapat simple majority. Senangnya. Dia gagal dapat simple majority untuk membentuk kerajaan. Itu je yang umum kena faham. Itu je. Tak perlulah duk katakan, oh Anwar ni macam sekarang ni dia pun duk perjuang bahawa Anwar ni teraniaya lah untuk memperjuangkan supaya Anwar ni menjadi Perdana Menteri yang ke-9 kan, tak ya. Minta je doa supaya Anwar ni keadaan mental dia stabil. Dan supaya dia ni berubah dan kembali ke pangkal jalan dan diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu dan semoga dipermudahkan untuk dia menjadi bakal jenazah. Tu je. Itu saja. Tak payah duk doa lebih-lebih. Ni orang panggil sirih dalam lawak. Ini hari MB Terengganu pergi jumpa bekas MB Terengganu, Mak Syed. Betulkah Anwar mengaku dia liberal? Ni saya tak pasti, dia ada pengakuan. Jadilah bakal PM tepi selamanya. Syafiq komen sikit pasal ahli DAP keluar parti. Oh, ahli DAP keluar parti yang mana? Yang ramai nak keluar. Ramai nak keluar daripada DAP dan mereka untuk menyerbu ke arah kerajaan yang ada sekarang. Parti PPBM ke, Parti Barisan Nasional.
dan juga PAS. Kan? Macam PAS tak apa, PAS dia dah tak ambil dah. Yang mana kata lompat keluar dia tak ambil dah. Macam Barisan Nasional dan juga PPBM. Sebab tu saya kata perlu menegaskan bahawa mana-mana ahli DAP, kalau kita ambil mereka ini sebagai contohnya Bangkai, kalau kita ambil mereka ini untuk masuk ke dalam parti yang ada sekarang ni, ibarat kita telah pun menjilat ludah kita sendiri. Dan yang keduanya, kita telah pun menggadaikan maruah kita. Dan kita nak satu politik yang seimbang, satu politik yang bersih, dan bukanlah satu politik yang orang yang berpolitik ni atas kepentingan tertentu. Bila dia tengok kerajaan pemerintah hari ini adalah Barisan Nasional dan juga PPBM dan PAS di bawah Perikatan Nasional, jadi dia pun nak main tempek. Kita tak mahu macam tu. Kita tak mahu macam tu. Kita nak satu sistem politik yang bersih. Dan bukannya satu sistem politik yang katak mengkatak. Dah lah ada jubuk, ada katak pula, kita tak mahu. Dah jubuk lah. Jubuk satu pasal. Jubuk mana isu berpuluh tahun kita duk bincang pasal jubuk ni sampai dah geli dah dengar. Tiba-tiba isu al-katak pula. Kita tak mahu lah katak, jubuk semua ni tak mahu. Jadi kita tak berminat dengan isu-isu katak-katak ni. Jadi kita harap kepada biar mereka nak lompat parti ke apa, biar, tapi biar mereka bebas. Biar mereka bebas, kita tak perlu nak terima mereka. Kita tak perlu nak terima mereka. Itu yang saya nampak untuk orang kata apa, untuk membina satu politik yang bersih dalam negara kita. Pengikut Samdul macam mana, ini hari saya memang bagi tempoh 24 jam saya bagi minyak turun. Saya dapat dengar tuan-tuan, kita dapat sahaja ke Putrajaya. Ini janji saya. Ini janji saya, bukan janji orang lain. Ini janji saya, tuan-tuan. Ini hari kita menang 24 jam minyak turun RM1.50. Saya ulang tuan-tuan semua, ini janji saya. Kita ke Putrajaya 24 jam. Hari ini kita menang, esok minyak turun RM1.50. Tapi tuan-tuan, apa yang jadi? Apa yang jadi? Ini janji saya, tuan-tuan. Kalau kami ke Putrajaya, kami menang, tak payah YB lain. Saya sendiri. Hari ni kita menang, esok minyak naik RM2.30. Esok minyak naik RM2.30. Alhamdulillah tuan-tuan. Disebabkan kerajaan Perikatan Nasional, minyak turun lebih kurang daripada RM1.50. Turun sehingga ke RM1.30 sahaja. Itu pun Lee Guang Eng keluar kenyataan apa? Lee Guang Eng kata kita pun telah menjangkakan bahawa minyak akan turun. Kepala Toya dah. Awak hantar awak turun. Kalau anda menjangka minyak akan turun, patut awak turun sikit. Tapi hantar awak turun langsung. Tapi masa Pak Lah bagi kat Najib dulu, tu dikira macam mana? Pak Lah tak bagi kat Najib. Pak Lah bukan bagi lepas jawatan pada Najib. Tak, mereka bersetuju bentuk simple majority, jumpa Yang di-Pertuan Agong, mengadap Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong lantik Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri yang ke-6. Itu je. Mana ada yang ke-6? Yang ke-6. Mana ada lepas kuasa macam tu? Tuan-tuan tak tengok ada satu angkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, ada sign surat terus jadi Perdana Menteri. Ya. Datuk Seri Najib akad sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-6 di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Dengan membentuk orang panggil kerajaan dengan simple majority. Mana ada dia lepas jawatan, dia tak ada dia tak ada angkat sumpah depan Yang di-Pertuan Agong, esok Datuk Seri Najib terus masuk pejabat jadi Perdana Menteri. Mana ada? Tak boleh macam tu, sebab perlembagaan telah menetapkan bahawa untuk menjadi Perdana Menteri mestilah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Banduan 95% orang tak suka. Dah boleh duduk diam-diam. Boleh pula kita ahli PKR pergi jumpa Zuraidah, mereka dah boleh duduk diam-diam. Boleh pula bila ahli PKR pergi jumpa Zuraidah, mereka duduk pergi lucut jawatan. Mereka sendiri yang buat. Kita tak nak buat apa tuan-tuan. Mereka yang buat pasal video dan sebagainya. Negara aman tanpa DAP, Anwar dan Mahdi. Ya betul. Negara aman tanpa DAP dan Anwar. Mahdi ni boleh pakai sikit lah otak dia. Dia boleh sikit-sikit. Suruhlah mereka guna duit tabung yang mereka kutip dari rakyat dulu. Duit hilang. Tuan Mahdi abang ada duit hilang. Dulu tuan-tuan tak baca surat abang. Orang abang duit tabung harapan ni hilang. Duit tabung harapan ni hilang. Tak ada. Mereka duk bangga dengan wallet apa ni? Wallet 30. Duk canang sampai kiamat. Ni tambah wallet 30 ni. Al-Juburi. Jubuk menjubuk. Siap SD.
jubur simbol PKR. Betul. Dia punya logo dia pun jubur kan. Logo dia pun jubur kan. Sokong betul Syafiq. Jubur kerasi. Betul, dia bukan demokrasi. Dia pun bukan nak satu sistem demokrasi. Dia pun nak sistem jubur kerasi. Ni memang betul. Kan? Jumpa jadi rebutan mereka yang menjubur ramai dia power, illuminati semua ni. Kan? Parti Kejuburan Rakyat. Betul ni PKR. Parti Kejuburan Rakyat. Ni sepin. Ni betul. Betul lah Syafiq, dalam PKR yang hotel-hotel lama semua dah keluar. Betul ya. Waalaikumsalam Pakcik Rauf. Per 19 benda tu. Alhamdulillah ada YDPA, Deputy of Perlembagaan Persekutuan. Betul. Macam tu rakyat Penang kena desak Ketua Menteri letak jawatan. Come on semua orang Melayu Penang. Banyak yang buta sejarah tu komen yang macam-macam tak masuk akal. Padu, gelak lah. Kenalah wawakan kepada orang Pulau Pinang. Minyak RM1.50, makan minyak sawit lah Abang Non. E-wallet RM30 Syafiq. Oh, saya tak tahu pasal e-wallet tu. Anwar duk pi Turki. Kerap sangat buat apa Syafiq? Tu saya tak tahu. E-wallet, e-toilet RM30. E-wallet RM30 tak tahulah. Mungkin untuk beli ni kot. E-wallet RM30 tu untuk beli kondom dengan apa nama KY. Sebab dia kod belakang. Kod belakang dia tak ada lendiak. Dia nak kena pakai lendiak palsu. Jadi dia buat lah e-wallet RM30. Dipanggil sebagai sistem jubokrasi. Pakcik Raul lama tak bisnes sekali dengan dia. Ya betul. Sehari malam kita buat lepas buka puasa. Lah ke apa tuan? Pukul 5.36. 5.36. Okey tuan-tuan, saya ingat setakat tu saja kita sembang untuk hari ni. Sebab saya nak pergi beli apa yang patut untuk buka. Selamat berpuasa kepada tuan-tuan semua dan saya selamat berpuasa, selamat berbuka kepada tuan-tuan semua. Di bulan Syakban ni banyaklah kita berdoa tuan-tuan, sebab apa doa kita diangkat naik terus. Saya tengok tadi kawan saya share pasal Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kita tengok bulan yang mana tuan-tuan bacalah dekat page saya. Tuan-tuan bacalah dekat page saya ada cerita tentang tu. Jadi marilah kita pakat-pakat ramai berbuat amal ibadat dan juga persediaan tuan-tuan, persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang tinggal lagi 5 hari lagi. Tak banyak, 5 hari lagi tinggal. Jadi yang mana saya ada tersalah dan tersilap dengan tuan-tuan sebelum ni, saya mohon maaf. Mohon maaf, dan juga orang kata apa, kalau ada terlawak kasar dan sebagainya, saya mohon maaf kepada tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua. Okey, jadi sebelum saya tamatkan di sini, semacam biasalah saya nak promote kita di Al-Barakah. Kita ada buat online iaitu sesiapa yang ingin mendapatkan kopiah boleh tengok dekat page saya. Macam mana design kopiah dia, macam mana harga yang dikira, apa grade-grade dia, berapa harga, boleh tengok dekat page saya untuk kopiah Al-Barakah. Kopiah Al-Barakah ni dia punya kelebihan dia adalah dia diperbuat daripada kain Levi's Strauss. Kain dia adalah kain Levi's dan juga tidak kecut dan tidak kronyot. Waranti 10 tahun. Jika kopiah ini kronyot, benang dia putih dan sebagainya, kita akan return balik tuan-tuan boleh return balik dan kita akan gantikan balik dengan kopiah yang baru tanpa sebarang cas tambahan. Okey, itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah minyak kasturi tuan-tuan. Kita ada jual minyak kasturi original . Cara untuk tuan-tuan tengok minyak kasturi ni sama ada dia original ataupun dia minyak kasturi campuran adalah dengan tuan-tuan letakkan di bahagian telapak tangan. Tuan-tuan letak bahagian telapak tangan ni, lepas tu tuan-tuan gosok, dia akan naik bau di atas tangan. Kita tengok sama ada kasturi ni original ataupun lokal. Jadi kita ataupun campuran. Jadi orang kata apa, tuan-tuan boleh dapatkan minyak kasturi pada kita. Jadi yang 15 ml ni, botol kecil ni saya tak syorkan lah, macam rugi sebab post pun tak berbaloi je. Jadi saya promote pada tuan-tuan yang 30 ml lah. 30 ml harga dia RM50. Beli 2 percuma 1. Kalau tuan-tuan beli 2 botol, tuan-tuan akan dapat percuma 1 lagi minyak kasturi percuma. Okey, itu adalah minyak kasturi. Dan yang ketiganya adalah minyak DOP. Kita ada banyak stok lagi, baru di stok 20 kilo minyak DOP. Satu botol 30 ml dengan harga RM39. Dan juga kopi kardio 1 kotak 10 skecek dengan harga RM100. Itu tuan-tuan . Untuk ni boleh PM saya kat tepi.
Okey, sesiapa yang nak hadiahkan kepada saya minyak wangi gaharu kan, juga boleh PM saya kat tepi. Bukan saya nak buat pergi mana tuan-tuan, untuk saya pakai berzikir kan, pakai pergi pondok, pakai solat kan. Jadi saya tak mampu nak beli minyak wangi gaharu tu. Kalau tuan-tuan rasa, saya pun dah habis. Hari tu ada member bagi kan, ada kawan dalam Facebook jugalah sedekah. Jadi kalau tuan-tuan nak sedekah minyak wangi haru tu, boleh PM saya kat tepi ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.